Selamat sejahtera sama nama saya Nur Syafiqah Aini Kubanani. Pada hari ini saya akan menceritakan cerita bertajuk Dalam Dengan Sumur. Suatu musim panas, seekor belalang menghabiskan masanya menyanyi dan menari menyendiriannya. Semasa dan melangkah, semua sibuk mengumpul gandumnya. Dia kata kepada semua dan berkata, "Kami membosankan semua. Kenapa kamu tidak menyanyi dan menari macam saya? Asyik bekerja saja." Belalang pun menjawab, Kami sedang mengumpul berkelang untuk musim sejuk. Kamu patut buat hal yang sama dengan semua. Belalang pun ketawa menjawab, "Kenapa tiba kamu musim sejuk ya? Saya ada banyak makanan. Lebih pagi mencari tempat bermain. Apabila musim yang tiba, belalang tidak dapat lagi mencari makanan. Dia pun mengetuk pintu rumah sumur berkata, "Bolehkah kamu beri saya sedikit gandum?" Rayunya, "Saya sangat lapar." Semua pun menjawab, "Kami bekerja keras supaya musim panas untuk menyimpan makanan. Apa yang kamu lakukan?" "Saya sibuk menyanyi dan menari," katanya. "Kalau begitu, menyanyi dan menari untuk mulai sekarang. Alasan sudah tiba kamu mencari makanan malam kamu." Akhirnya belalang terpaksa bekerja keras untuk mencari makanan. Manakala semua pula hidup bahagia karena mempunyai makanan yang banyak. Pelajaran dalam cerita ini adalah kita harus bijak dalam macam masa depan. Selain itu, kita harus juga menjadi orang yang rajin supaya masa depan kita terjamin. Akhir sekali, jangan membuang masa dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semua. Nama saya Sabrina Nagari Ramdan. Pada hari ini saya akan menceritakan cerita yang bertajuk Singa dan Nyamuk. Pada suatu hari, seekor singa merenggut kerana seekor nyamuk masih terbang berlegar di kepalanya ketika dicuba untuk tidur. Kata singa, "Pergi kamu dari sini sebelum aku membijakmu dengan kakiku." "Naomnya," kata nyamuk. "Aku tidak takut padamu," kata nyamuk mempermainkan singa itu. "Kamu mungkin dilarang di rimba, tetapi aku lebih kuat daripada kamu. Mari berlawan dan lihat siapa menang." Singa pun bersetuju. Di hidung dan di telinganya. Ketika singa cuba untuk menginjak nyamuk itu, dia tercakar dengan sendiri dengan kukunya tajam sehingga berdarah. "Cukup," singa akhirnya menjerit. "Cukuplah, kamu menang." Nyamuk pun terbadah pergi. Dia bercakap besar tentang kejayaan dia mengalahkan singa pada semua hewan. Dia terlalu sombong sehingga terperangkap pada sarang laba-laba. Laba-laba kecil pun bergegas ke arah nyamuk sebelum beruntai di sarangnya. "Aku berlawan dan berjaya mengalahkan hewan paling gagah hanya untuk menjadi makanan hewan lebih kecil daripada aku." Keluh pengajaran daripada cerita ini ialah jangan menilai kekuatan musuh berdasarkan saiznya. Selain itu, kita tidak boleh megah diri sendiri. Akhir sekali, kita harus rendah hati. Sekian, terima kasih. Bagi semua yang saya sayang, saya menceritakan cerita bertajuk Angsa yang Penuh Emas. Ada seorang petani dan isterinya yang hidup gembira di sebuah dan gembira dengan hidup mereka. Suatu hari, seekor angsa liar terbang masuk menyertai kumpulan angsa-angsa petani itu. Keesokan harinya, pasangan itu terkejut apabila melihat sebiji telur emas bersinar di sarang. Sejak hari itu, pasangan itu menjadi semakin kaya. Tetapi mereka tidak gembira, mereka tidak puas dengan sebiji telur emas. Setiap
emas. Mengapa kita perlu menunggu seharian untuk sebiji telur emas? Istrinya pun menjawab, marilah kita membelah perut angsa itu untuk mendapatkan semua telur sekaligus. Oleh itu mereka pun membunuh angsa itu, namun mereka terkejut apabila melihat badan angsa itu sama saja seperti angsa-angsa yang lain. Lebih teruk, mereka tidak akan dapat telur emas lagi. Sejak hari itu pasangan itu menjadi semakin miskin akibat ketahapannya. Pengajaran dalam cerita ini ialah orang-orang yang selalu setia dan kasih. Yang jantan pergi berjalan-jalan di dalam hutan. Mereka berjalan-jalan sehingga petang. Kemudian mereka mencari tempat tidur. Anjing tidur di bawah pokok yang besar. Ayam jantan pula tidur di dahan yang tinggi. Keesokan paginya, ayam jantan berkokok. Kok, 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 kok. Kemudian ayam jantan menjawabkan rumah terjaga. Coba terus pergi ke tempat ayam jantan itu untuk memakannya. Apabila mendapati ayam jantan ada di dahan yang tinggi, dia mendapat ide. Rubah bercakap dengan lembut kepada ayam jantan. Turunlah ayam jantan, mari kita bersahabat. Ayam jantan pun menjawab, saya akan turun, tetapi sebelum itu wujudkan kawanku di bawah pokok. Rubah ikut arahan jantan tersebut. Ajay sangat marah digajikan oleh Rubah. Ia menyalak kepada Rubah. Rubah sangat takut dan lari dari situ secepat mungkin. Selepas kejadian itu, mereka meneruskan perjalanan mereka sambil menikmati sarapan bersama. Dapat membantu menghadapi sebarang bahaya. Pengajaran dalam cerita ini ialah kita mesti bijak berfikir ketika menghadapi bahaya. Di samping itu, kita jangan mudah percaya orang yang dikenali. Akhir sekali, kita perlu sentiasa berhati-hati terhadap tipu muslihat orang lain. Sekian, terima kasih.